السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Jalla wa Ala dengan perkenan, limpah kurnia dan izin Allah jualah kita dapat bersama-sama berada di tempat kita berada sekarang ini. Kalau kita dikhayalkan ataupun kita dilupakan oleh Allah Ta'ala, tentu kita tidak berada di sini. Jadi kita syukur banyak-banyak, tuan-tuan. Baik, dalam kuliah kita yang lalu kita sampai ni, siapa yang tak ada kitab tu ada di belakang tu, di meja tu. Hari tu kita berhenti sampai muka surat yang ke-74, iaitu pada tajuk galakkan membaca Al-Quran secara tartil. Galakkan membaca Al-Quran secara tartil. Telah pun kita bicarakan dalil-dalil dan petunjuknya. Malam ini kita masuk pada tajuk yang berikutnya, iaitu galakkan memohon kurniaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila bertemu ayat rahmat atau ayat azab. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Disunatkan memohon kurniaan daripada Allah Ta'ala apabila bertemu dengan ayat rahmat dan memohon perlindungan Allah Ta'ala daripada keburukan atau azab apabila bertemu dengan ayat azab. Yang ni dulu. Kata Al-Imam Nawawi, disunatkan, mustahab, disukai. Makna kata bukan wajib, tapi kalau buat itu lebih baik. Apa yang nak kena buat? Kata An-Nawawi, bila kita bertemu, bila kita baca Quran, kan Quran ni banyak dia punya kandungannya, ada bentuk penceritaan, ada tentang syariat, hukum hakam. Bila sampai pada ayat rahmah, ayat maknanya, ayat rahmat ni maksudnya ialah ayat tentang keluasan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, ayat tentang janji-janji baik, ayat tentang gambaran syurga, itu semua rahmat. Bila kita lalu ke ayat itu, kata Al-Imam Nawawi, kita hendaklah minta Allah Ta'ala, kita minta dengan Allah Ta'ala, sama ada minta rahmat. Dan kalau kita bertemu dengan ayat yang berbentuk azab, janji-janji buruk, gambaran tentang keburukan hari akhirat, maka kita berdoa dan minta ta'awudz, dipanggil. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Al-Imam Nawawi kata, atau berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Doa ni maksud dia, ya Allah, aku memohon kesejahteraan kepadamu. Aku mohon daripadamu kesejahteraan. Doa ni adalah cadangan daripada Al-Imam Nawawi, mengambil maksud daripada memohon daripada Allah Ta'ala. Maka ada orang dia tak tahu nak minta apa, jadi Al-Imam Nawawi dia cadangkan, minta yang ni. Doa ni dia kira merangkumi, ya Allah, aku mohon keafiatan, kesejahteraan daripadamu. Yang tu boleh. Kalau kita tak mau baca doa yang ni, kita boleh baca benda yang lain. Kalau yang diberikan lagi satu oleh Al-Imam Nawawi,
Allahumma inni as'alukal afiyata min kulli makruhin. Ya Allah, aku memohon kesejahteraan daripadamu daripada segala kecelakaan. Min kulli makruhin maksud daripada segala benda yang tidak disukai. Mohon perlindungan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi kesejahteraan agar kita terhindar daripada apa saja bentuk benda yang kita tak ingini, yang kita tak mau, yang kita tak suka. Dah tentulah benda tu membabitkan kecelakaan, kemudaratan, kebinasaan, benda yang tak seronok. Jadi itulah yang dimaksudkan di sini, kita minta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Atau doa yang seumpamanya. Kalau kita tak mau baca doa yang first tadi, kita baca doa yang kedua. Kalau kita tidak susun ayat yang kedua ni, kita lontarkan doa itu berdasarkan apa yang ada dalam hati sanubari kita sendiri. Kita susun sendiri ayat apa yang kita nak. Bila kita sampai kepada ayat-ayat tentang syurga dan sebagainya, boleh saja kita doa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku dari kalangan ahli syurga yang kau janjikan ini. Ya Allah, jadikanlah aku dalam golongan orang-orang yang kau berikan janji baik kepada mereka. Kalau sampai kepada ayat tentang azab neraka, ya Allah, aku mohon berlindung daripadamu, daripada azab api nerakamu. Boleh belakang. Yang penting kita berdoa dengan maksud yang dijelaskan tadi ni. Baik. Jika dia bertemu dengan ayat yang mensucikan Allah Ta'ala, ayat yang mensucikan Allah Ta'ala ni, ayat yang mentanzih, maka sucikanlah Allah. Cara dia dengan mengucapkan subhanahu wa ta'ala, atau tabaraka wa ta'ala, atau jallat azamatu rabbina. Orang Melayu nak sebut jallat azamatu rabbina payah kot kan. Kita kata subhanallah lah. Subhanallah, subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala pun boleh belaka. Sampai kepada ayat tentang tasbih. Apa ayat tentang tasbih? Contoh dia, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah Ta'ala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita tasbih lah kan? Ataupun ada ayat yang lebih jelas, sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih itu fi'il amar, kata suruh, bertasbihlah kamu. Sabbih isma rabbikal a'la, kan? Bertasbihlah Tuhan yang maha tinggi. Jadi kita pun sebut subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Yang tu boleh. Baik. Jadi perkataan tasbih ini tuan-tuan, maksudnya ke subhana ni, maksudnya kalau kita terjemah bahasa Melayu ialah maha suci. Apa maksud maha suci? Kita membersihkan, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sebarang bentuk sifat kekurangan. Kita mensucikan Allah Ta'ala daripada sebarang bentuk tanggapan, lintasan, fikiran, sangkaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurangkan. Allah Ta'ala maha suci, Allah takkan kurang, tapi tanggapan kita itu yang kita katakan merendahkan martabat keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, macam tu. Kalau ada benda yang terlintas kat kita, kita bersihkan, kita cucikan, kita bagi clear. Tak, benda tu semua adalah lintasan-lintasan buruk bisikan syaitan. Itu maksud subhana, maha suci. Jadi kena sebut betul-betul. Jangan kita sebut ha tu, kita sebut dengan ha terbaik. Subhana, subhana maksud lain. Subha dengan ha pedah. Ha yang dekat atas. Kalau turun kat bawah ini ha bulat tu kan. Ha terbaik. Angkat atas. Ha. Dan jangan tukar ha dengan ha ni, orang Melayu dia selalu tukar. Bila tukar, kita tukar makna, ha tu yang takut tu. Kita minta untuk mensucikan Allah Ta'ala. Kalau kita kata subbiha, subbiha makna, subbiha ni kalau tak silap maksud dia nyanyuk. Jaga baik. Jadi nak kena jaga-jaga.
Baik. Jadi lafaz-lafaz untuk yang ni subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim itu boleh belaka. Jadi macam mana kita nak tahu? Orang kata macam mana nak tahu ayat tu ayat azab ke, ayat rahmat ke, ayat tasbih ke? Kalau memang kita semata-mata baca tanpa kita ambil tahu benda apa yang kita baca, makna kata kita memang terlepas benda ni. Tak buat. Pasal kita pun tak tahu ini ayat apa, baca tak tentu hala. Kalau baca dengan betul, pahala besar lagi lah. Kalau kita baca tergagap-gagap, mestilah dapat pahala. Tapi ada sesuatu yang di atas daripada tu yang kita terlepas bila kita tak tahu apa makna. Oleh sebab itu, tu yang selalu kita sarankan, kita cadangkan, ambil masa, buka Quran, tengok makna. Dan kalau kita kata payah aku nak tengok mana, pandang kiri, pandang kanan, orang kita kata apa? Ndak 1000 daya. Kalau nak 1000 daya kita buat. Kalau tak mau macam-macam dalih lah kita buat. Payahlah, susahlah, tak nak baca lah, tulisan halus lah. Kalau tulisan halus berapa banyak mushaf punya besar punya tulisan duk ada. Kalau rasa tak selesa nak baca kanan kiri, berapa banyak pula Quran yang daripada cetak tulisan Arab, ayat Quran duk atas, makna duk di bawah. Boleh belaka. Atas kita nak usaha ke tak mau usaha, itu saja. Kalau kita rasa macam ganggu dah, tak syok lah, kita baca Quran dulu, lepas tu stop Ustaz, ambil mana, baca, tengok balik. Mungkin kali pertama kita terlepas lah benda yang dicadangkan ni, tapi lepas tu kita tahu dah, oh dalam ayat ni ada, dalam surah ni ada ayat sekian-sekian, kita pun nak praktis macam tu. Baik, boleh nah? Baik, tonton yang dirahmati Allah, apa yang disarankan oleh Al-Imamun Nawawi ini bukanlah main daripada poket dia saja-saja, suka-suka hati dia. Tak ada. Benda ini adalah berdasarkan kepada dalil. Tengok sini dia kata, sebuah hadis sahih yang diriwayatkan daripada Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu taala anhu, katanya, Hudzaifah kata apa? Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah faftahal Baqarah فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية السؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ. Maksud dia apa? Kata Hudzaifah, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Baginda memulakan dengan bacaan surah Al-Baqarah. Aku berkata dalam hati, jangan ketika dia sembang tu, dalam hati lah maksudnya, baginda pasti akan rukuk pada ayat yang ke-100. Namun baginda meneruskan bacaan. Aku berkata dalam hati lagi, baginda akan menghabiskannya dalam rakaat ini. Baginda tetap meneruskan bacaan. Aku berkata dalam hati, baginda akan rukuk selepas habis membacanya. Kemudian baginda mula membaca surah An-Nisa pula. Kemudian baginda membaca surah Ali Imran. Baginda membacanya dengan perlahan-lahan. Jika baginda membaca ayat yang mengandungi tasbih, yakni penyucian terhadap Allah Ta'ala, baginda akan bertasbih. Apabila baginda membaca ayat yang mengandungi permohonan, baginda akan memohon kurniaan daripada Allah. Apabila baginda membaca ayat yang mengandungi perlindungan, baginda akan minta berlindung dengan Allah. Hadis riwayat Muslim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita hadis ni Hudzaifah. Satu hari dia lintah. Nabi salat dipanggil dalam musallan Nabi. Di rumah Aisyah, rumah yang paling dekat dengan dengan masjid Nabi itu rumah Aisyah. Nabi suka keluar pergi masjid. Nabi ada buat satu sempadan tau untuk Nabi solat. Jadi
satu malam ni Hudzaifah dia lalu. Dia dengar Nabi, dia nampak Nabi solat. Dia pun terus ikut Nabi SAW solat sebelah Nabi. Jadi makmum. Dalam, sebelum kita masuk ke dalam lagi, untuk part itu Nabi tengah solat. Itu bukan solat fardu, itu solat sunat. Hudzaifah tahu Nabi solat itu bukan solat fardu. Kalau Nabi solat fardu hak 5 waktu dah tentu dah dengan jemaah yang ramai. Jadi dia tahu Nabi solat ni solat sunat, solat malam. Dia terus ikut Nabi SAW solat sekali dengan dia. Perbuatan itu tuan-tuan mencetuskan perbincangan di kalangan ulama tentang boleh tak solat sunat secara berjamaah. Sebilangan ulama menggunakan dalil yang seperti ini, dan juga dalil tentang solat apa yang solat sunat yang dipanggil kan, solat sunat. Kalau solat sunat yang dipanggil maksudnya macam solat hari raya, solat istisqa, solat khauf, yang tu tajuk lain. Yang tu memang Nabi seru panggil mai solat dengan Nabi. So itu satu bab. Sekarang ni solat yang Nabi buat sendiri-sendiri, macam tahajud Nabi ni, qiyamul lail. Jadi ulama bincang, boleh tak solat jenis yang macam ni solat berjemaah? Sebilangan ulama pilih boleh untuk berjamaah solat sunat berdasarkan hadis ini. Dan Nabi tak halang Hudzaifah daripada ikut Nabi solat. Nampak kan? Jadi atas umum perbuatan tu dah Nabi solat sunat, dia pun mai ikut Nabi, Nabi tak halang, kira on lah. Itu satu qaul. Pandangan yang kedua di kalangan ulama seperti yang disebut oleh Ibn Utsaimin rahimahullah, dan sebelum betul ada lagi. Kalau solat itu seorang tu buat, ada orang ikut untuk tahajud yang qiyamul lail, maka yang ini on je, terus je. Pasal hadis ada sebut, hadis ni ada. Jadi petunjuk, jadi sandaran buat. Tapi kalau seorang tu dia bangkit untuk tahajud lalu mengajak orang lain untuk masuk sekali dengan dia, maka yang tu tidak ada petunjuk daripada hadis. Tak ada. Nabi tak panggil orang main tahajud sekali dengan Nabi. Yang ada Nabi panggil seru tu solat Idul Adha, Idul Fitri, solat istisqa, solat khauf, yang tu ada. Kan Nabi panggil as-salata jami'ah. Itu untuk solat apa? Solat istisqa kan? Solat istisqa. Solat istisqa ada, solat Id, solat, kalau solat tarawih Nabi buat, ada 4 malam yang Nabi buat awal itu kan. Solat tarawih pun ada. Tapi untuk solat yang macam ini, tahajud ni, di situ ulama berbeza. Kalau yang satu dia kata dah Nabi buat, orang ikut Nabi tak halang, kira on. Tapi yang kedua kata kalau dia seorang tu solat, orang ikut, benda tu memang on, tapi seorang tu dia tak boleh panggil, jom kita sembahyang tahajud sekali ramai berdua, jom kita buat sekali apa ni, tak ada. Kerana yang tu tak dibuat oleh Nabi SAW. Jadi situ ada slightly, ada beza. Tuan-tuan faham lah? Jadi ada beza. Bahkan Nabi SAW pun bila Nabi bangun qiyamul lail, Nabi akan kejutkan isterinya ikut mana Nabi malam kan, untuk bangun tahajud. Tapi Nabi tak pernah ajak sekali main jemaah dengan Nabi. Tak ada dalil yang tu. Menyebabkan para ulama sebagainya kata kita kekalkan macam mana yang ada praktik Nabi, macam itulah. Kejut, bangkit, solat masing-masing. Selesai. Boleh kan? Itu antara pilihan yang jadi menjadi perbincangan di kalangan ulama. Baik, habis tu. Baru kita masuk yang ni. Bila Nabi solat dengan Hudzaifah dia solat, Nabi dah baca Al-Fatihah. Pasal Nabi baca Al-Fatihah tu ikut Nabi. Lepas tu Nabi mula dengan Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nabi baca Al-Baqarah ni, Al-Lam Mim. Jadi kata Hudzaifah dalam hati dia, sat gini sampai ayat 100 Nabi berhentilah. Macam Nabi solat apa? Bukan solat khauf disebut, solat khasuf dan kusuf. Solat gerhana. Solat gerhana kan Nabi baca 100 ayat kan? Panjang. Jadi mungkin pada sangkaan Hudzaifah tara-tara panjang macam tu,
Habis tu nanti cukup 100, Nabi rukuk. Dia pun okey. Sekali habis yang 100 itu, ayat 100, Nabi tak rukuk, Nabi terus lagi. Tu dia. Maka timbul pada fikiran hati dan sanubari Hudzaifah ni, oh Nabi tak, Nabi lebih daripada 100. Mungkin Nabi nak habiskan surah Al-Baqarah ni setakat mana yang turun, habiskan yang tu, Nabi rukuk. Sangkaan Hudzaifah. Habis saja ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Cuma tuan-tuan nak kena tahu apa namanya, masa tu ada ayat yang terakhir belum turun lagi, tapi bila kita katakan yang ada surah Baqarah macam itulah kan, 200 lebih dah tu. Habis ayat yang terakhir yang Hudzaifah tahu Nabi baca tu, Nabi tak rukuk. Nabi sambung pula dengan suratul Nisa. Nabi sambung dengan An-Nisa. Bila Nabi sambung dengan An-Nisa, dia sangka habis An-Nisa ni kot. Nabi tak habis lagi. Nabi sambung pula baca Ali Imran. Yang tu. Tuan-tuan bayang berapa ratus ayat tu? Berapa ratus ayat? Berapa lama berdiri? Dan Nabi bukan baca macam tuan-tuan duk tengok tu imam setengah-setengah masjid baca masa yang kita sebut hari tu kan. Sembahyang tarawih baca macam derah macam peluru tu kan. Nabi bukan macam lagu tu. Hudzaifah kata yaqra'u mutarassilan. Perkataan mutarassilan ni kita bincang kuliah yang lepas. Nabi baca dengan perkataan sebutannya terletak satu-satu, dengan tenang, dengan perlahan-perlahan. Relaxnya bacaan. Berapa lama Nabi berdiri tu? Benda tu biasa bagi Nabi. Nabi solat tu kan yang bila Nabi solat sampai yang Aisyah kata pegang kaki sampai bengkak kaki Nabi, bengkak pasal berdiri lama. Nabi biasa benda tu. Ni Hudzaifah ni dia mai tumpang Nabi solat. Dalam sebahagian riwayat disebutkan kitu an azar, hampir aku nak berhenti tinggalkan solat ni. Dia rasa macam kena getah, silap ikut Nabi punya panjang. Hampir aku nak berhenti, tapi dia tak berhenti lah pasal dia tahu tak boleh tinggal berhenti solat macam tu. Dia gagah juga ikut Nabi. Tuan nampak ayat ni? Baik, sebelum kita pergi ke depan, tengok sini. Ketika itu kedudukan surah An-Nisa mendahului surah Ali Imran. Baik. Nabi baca Al-Baqarah, kita tengok susunan Quran kan. Al-Baqarah, fine. Lepas tu sepatutnya Ali Imran. Lepas tu baru An-Nisa. Tidak? Tapi dalam peristiwa ini Nabi baca An-Nisa dulu, baru Nabi baca Al-Baqarah. Baca Ali Imran. Maka dalam bab ini sebilangan ulama kata pada peristiwa itu berlaku susunan Al-Quran memang lagu tu. Al-Baqarah dulu, An-Nisa baru Ali Imran. Macam mana tahu susunan ni? Susunan ini bukankah pada tiap-tiap malam Ramadan, setahun sekali bulan Ramadan, Nabi kan bila baca Quran malam, Jibril turun. Jibril turun ajak Nabi baca Quran. Nabi talaki dengan Jibril sebutan-sebutan, susunan ayat ni kena lepas ayat tu, ayat nu lepas ayat ni, dan surah pun ikut juga. Setiap malam Jibril akan ajak Nabi susunan Quran tu. Jadi itu yang Nabi praktikkan di luar. Maka sebilangan ulama kata masa tu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, susunan dia. Tapi dari sudut penurunan memang turun Ali Imran baru An-Nisa. Tapi masa tu menjadi macam itu yang Nabi baca macam tu. Itu pendapat sebilangan ulama. Namun sebahagian lagi ulama dia tak ambil pendapat tu. Dia kata perbuatan Nabi itu maksudnya apa? Maksudnya dia base kepada susunan Quran yang ada, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa kan. Tapi bila Nabi baca terbalik, menunjukkan apa? Menunjukkan boleh untuk kita mendahulukan yang kemudian dan mengkemudiankan yang dahulu daripada susunan surah. Boleh. Ini pilihan yang berikutnya. Dia tak ambil qiraat tadi ni. Dia kira pasal apa boleh? Pasal Nabi buat. Dan boleh tak boleh benda tu, dia apabila benda itu dirasakan ada keperluan dan dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan.
Tapi tak boleh buat kebiasaan. Tiap-tiap kali sembahyang kita tunggang terbalik. Lepas baca Fatihah, kita baca Qul Huwallah dulu, sekali kita pergi baca surah baca Al-Kafirun. Sekali terjadi, maknanya benda tu dibolehkan. Tapi kalau duk kerap-kerap duk buat lagu tu, yang tu tidak dibenarkan. Susunan Quran ni dia baca mengikut turutan dia. Nah, kena clear yang tu. Bahkan para ulama juga mengharamkan kalau kita tunggang terbalik bacaan Quran dalam satu surah. Contoh dia apa? Rakaat pertama nanti ni, lepas baca Al-Fatihah, kita baca ayat 250 surah Al-Baqarah sampai 260. Katalah macam tu. Rakaat kedua lepas baca Al-Fatihah, kita patah baca balik, baca ayat 10 hingga ayat 20. Kita reverse belakang balik. Yang itu dilarang, disebutkan oleh para ulama. Tak boleh buat itu. Jadi kerana itu tuan-tuan, kalau yang baca surah ni, selalu baca surah, kita baca surah Hud 30 kan, kita tak ingat susunan tu. Maknanya bukan kita sengaja, mana yang terkeluar, kita pun terus. Lepas tu kita rakaat kedua terkeluar ayat yang surah tu sepatutnya belakang. Kalau yang tu kita guna dalil hadis ni, boleh buat macam tu, tetapi bukanlah sesuatu yang disukai untuk kita buat kerak-kerak. Mungkin kalau kita baca tu ada munasabah tertentu, ada sempena tertentu, kita baca yang tu dulu. Itu antara benda yang dibenarkan, tapi tak boleh untuk kita jadikan sebagai rutin. Beza. Tukang terbalik surah ni pendapatnya lebih disukai untuk ikut turutan. Tapi kalau dalam satu surah, mesti kena ikut turutan dia. Boleh tak? Clear kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pakai pendapat yang pertama tadi, waktu tu An-Nisa turun dulu, susunannya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Main mana yang susunan kita yang baru jadi macam ni? Yang itu masa bila? Yang ada susunan sekarang ni dalam mushaf Quran ini ialah berdasarkan kepada kemaskini yang paling akhir pada Ramadan terakhir Nabi hidup. Yang ada sekarang ni daripada Al-Fatihah sampai hujung dari surah An-Nas, ini ialah kemaskini yang kita kata latest edition, susunan yang paling terakhir, iaitu pada Nabi SAW pada Ramadan yang terakhir hidup Nabi itu, Nabi kata Jibril turun 2 kali, intensif susunan tu. Maka selesai yang tu, lepas daripada tu bila turun ayat pun, Jibril akan habaq kat Nabi ayat tu di mana, terus letak je, selesai. Maka kerana itu para ulama kata awalnya An-Nisa, lepas tu baru Ali Imran, kemudian dah hujung tu barulah berubah seperti mana yang ada dalam mushaf kita sekarang. Itulah yang ditulis oleh para di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada ketika mula-mula mushaf itu dihimpunkan, susun dah macam tu. Bila mai zaman Uthman bin Affan pun dibuat kemaskini, edisi yang kemaskini, hanya menggunakan bahasa Quraisy, yang tu pun ikut susunan yang macam ada sekarang ni. Selesai. Dan susunan yang ada sekarang ini dikira sebagai tauqifi, maknanya dia dengan nas, dengan petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai tajuk tu dah. Baru kita tengok apa fokus daripada hadis ini. Hudzaifah nak cerita kat kita, An-Nawawi buat mai hadis ni nak beritahunya cerita Hudzaifah, iaitu Nabi idza marra bi ayatin fiha tasbih. Nabi ni apabila melalui suatu ayat yang padanya ada tasbih, sabbaha, Nabi akan bertasbih. Nah, itu masuk pada itu perbuatan Nabi. Kalau kita kata kenapa mustahab, kenapa Al-Imamun Nawawi kata disunatkan bila lalu ayat tasbih kita tasbih. Sunat ni hukum Allah Ta'ala, maksudnya bila buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa, kan macam tu kan. Bila buat dapat pahala, pahala siapa nak bagi? Siapa berhak bagi pahala? Allah Ta'ala.
Bila Allah Ta'ala yang berhak bagi pahala, mestilah benda tu datang dengan petunjuk wahyu daripada Allah Ta'ala. Sama ada benda tu duduk dalam Quran ataupun dia ditunjukkan kepada kita oleh Nabi SAW sebagai Nabi itu seorang Rasul. Baru dia kata dapat sunat. Kalau kita kata sunat tapi Quran tak nyata, Nabi pun tak biasa buat, kita nak sandak kat siapa yang kata dapat pahala tu? Sandak kat siapa? Siapa nak bagi pahala kat kita? Kan kalau kita mendakwa, kita kata boleh benda ni elok dapat pahala. Mana tahu dapat pahala? Bila kita kata mana tahu dapat pahala, kalau ada dalil kita katalah yang ni pasal dalilnya Nabi buat. Bila Nabi buat, kan berapa banyak susunan ayat Quran, perintah Nabi juga suruh kita ikut apa yang Nabi buat. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul, ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang kamu daripadanya, kamu jangan buat. Kamu berhenti daripada buat. Jadi clear. Maka perbuatan Nabi bila lalu ayat tasbih, Nabi akan bertasbih. Idza marra bi ayati su'alin sa'al. Bila lalu pada ayat yang memohon, Nabi akan minta. Nabi akan minta. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadha. Bila lalu pada ayat yang mengandungi perlindungan, maka Nabi akan minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Minta berlindung ni antara lafaznya yang kita baca dulu lah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu kalau berkaitan dengan gangguan syaitan. A'udzubillahi min azabin nar. Aku berlindung dengan Allah daripada azab neraka. Pun boleh juga. A'udzubillahi min azabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Kita baca macam tu. Benda tu terbuka. Tengok buktinya pada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dalam tajuk yang sama, ya digambarkan idza marra bi ayati azabin waqafa wa ta'awwadha. Cara Nabi buat. Bila Nabi lalu pada ayat azab, nescaya Nabi akan berhenti. Berhenti itu bukan pada betul-betul perkataan tu. Berhenti kat mana? Hujung tempat boleh berhenti. Ujung ayat lah. Kalau tempat tu tempat waqaf, yang boleh sah waqaf, berhenti kat situ. Nabi akan berhenti. Lepas tu ta'awwadha. Nabi akan memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara nak buat. Boleh tak? Kalau kita baca ayat yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Berhenti. Kita pun subhana rabbiyal a'la ataupun subhanallah subhanahu wa ta'ala. Kita pun sebut macam tu. Contoh. Jadi itu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, juga ada riwayat yang lain daripada dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hak tadi daripada Hudzaifah, ada yang berikutnya daripada Auf bin Malik Al-Ashja'i. Cerita benda yang sama tentang perbuatan Nabi SAW itu. Jelas perbuatan tu. Baik, apa kata An-Nawawi lagi? Ulama mazhab kami rahimahumullah. Tuan-tuan cek, kalau siapa ada pensel garis. Ulama mazhab kami ni waqala ashabuna, maksudnya ulama-ulama dalam mazhab yang dipegang oleh Al-Imamun Nawawi. Imam Nawawi mazhab apa? Syafi'i. Kalau dia berkata ulama mazhab kami, maksudnya ulama mazhab Syafi'i. Apa kata dia? Sunat memohon kurniaan, perlindungan dan bertasbih. Tadi 3 perbuatan tu kan? Bagi setiap pembaca Al-Quran. Maknanya untuk siapa-siapa saja yang baca Quran, dia macam tu hukumnya. Sunat untuk pembaca Al-Quran. Sama ada di dalam solat atau di luar solat. Sama ada kita baca tu ketika kita sedang solat, sama ada kita solat tu jadi imam ataupun kita solat seorang diri. Kenapa bukan makmum? Pembaca ni makmum dah lah. Pasal makmum dia hanya
disunatkan, dia hanya diperintahkan untuk mendengar bacaan imam. Kalau dia nak baca pun, dia baca apa? Sebilangan ulama seperti mazhab Syafi'i dan sebilangan ulama yang lain kata untuk makmum ni hak wajib baca pun surah Al-Fatihah sahaja. Tu pun khilaf ulama. Sebahagian kata makmum Fatihah pun tak payah baca, ikut dia dengar saja imam baca. Itu khilaf yang tuan-tuan belajar lama dah kan. Jadi salah satu. Jadi makmum dia tak payah nak baca surah apa dah, dia dengarlah imam baca. Tang Fatihah yang dikatakan wajib baca pun ulama khilaf, surah lagi tak perlu baca. Baik. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i kata pembaca dia imam ataupun dia solat seorang diri. Kalau baca hadis Nabi tadi, Nabi solat seorang diri. Itu dalam solat. Ataupun ketika dia baca duduk di luar solat dia baca. Maka tertakluk pada dia hukum yang ni. Sampai ayat tasbih dia bertasbih, sampai ayat azab dia beristi'adzah, sampai ayat rahmat dia kan mohon perlindungan, dia mohon minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dalam solat dan luar solat. Mereka berkata lagi hal tersebut sunat dilakukan dalam solat bagi imam, makmum dan orang yang solat sendirian. Ini dalam mazhab Syafi'i, tapi kita kata secara praktisnya untuk makmum dak lah benda tu, imam dah cak lah. Dan orang solat sendirian kerana ia adalah doa. Maka hukum bagi mereka adalah sama seperti hukum bacaan amin selepas bacaan surah Al-Fatihah. Baik. Makmum tadi dia bukan pembaca tau. Makmum dia bukan pembaca. Yang makmum ni tadi dia ialah pendengar, mustami'. Yang tu lebih sesuai untuk kita faham. Maknanya tentang ayat ni bukan sekadar pada orang yang baca, tapi juga pada orang yang mendengar. Dia dengar sampai ayat tasbih, dia pun tasbih. Sampai ayat azab, dia pun berdoa. Ya, itu untuk makmum. Kalau imam dengan orang solat sendiri, dia membaca. Dan hukum ni sama bagi mereka, seperti ucapan amin selepas bacaan surah Al-Fatihah. Maksudnya apa? Amin yang kita baca tu bukan hanya sekadar kita baca dalam solat. Luar solat pun kita baca amin. Luar solat pun kita baca amin. Bukan sekadar orang yang baca, juga orang yang mendengar. Okey. Apa yang kami telah sebutkan tentang sunat memohon kurniaan dan perlindungan tadi adalah pegangan mazhab Syafi'i rahimahullah dan majoriti ulama rahimahumullah. Majoriti, menjumhur kan, maknanya Syafi'i kata gitu, mazhab Hambali pun kata gitu, mazhab Maliki kata macam tu. Satu lagi tak. Abu Hanifah rahimahullah berkata, doa-doa itu tidak disunatkan, bahkan makruh dilakukan dalam salat. Berbeza. Mazhab Abu Hanifah dia kata tak, dalam solat makruh. Tak boleh. Makruh maknanya bukanlah kata berdosa, tapi tidak disukai. Tapi kata An-Nawawi, walau bagaimanapun yang tepat adalah pandangan majoriti ulama sebagaimana yang kami telah kemukakan. Yang tu boleh. Cuma tuan-tuan, bila kita nak imbang balik pendapat yang kata sunat untuk kita tasbih apa semua ni, satu tadi ketika cara praktis tu, kalau kita sendiri yang baca, kita baca sampai ayat tu, kita tahu makna, kita pun berhenti sat, kita pun doa. Berhenti sat, kita pun tasbih. Luar solat kita boleh kontrol buat macam tu. Dalam solat dia ada risiko apa? Terganggu sekali kita lupa. Kalau orang yang baca tu satu pasal, terlupa. Makmum yang mendengar pun, kalau imam tu baca pelan-pelan dan bila imam habis ayat tu dia pun doa, imam sambung ayat lain, dia pun boleh follow balik. Tapi kalau imam tu baca dalam solat, takkan nak baca satu patah macam tu kan. Imam akan baca terus macam tu. Bila imam baca terus macam tu, makmum yang di belakang ni tadi, masa tu dah nak tasbih, masa tu dah nak doa, masa tu apa semua kan, apa yang akan jadi? Itu akan mengalih fokus dan perhatian dia daripada satu lagi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan nampak? Jadi
Ada logik dan kewajaran mazhab pandangan Abu Hanifah tu. Walaupun kita kata benda ni based on kita kontrol. Asalnya pandangan dalam mazhab Syafi'i dan jumhur itu kuat dengan dalilnya, tapi bila pandangan Abu Hanifah tu kita kira ada kewajaran dari sudut apa? Dari sudut kalau makmum bila imam baca, imam kalau dia baca pelan-pelan dia berhenti, ambil masa sikit baca, kita pun boleh follow, okey. Tapi kalau imam tu baca dalam solat sambil seruh dia baca, ada perintah yang Allah Taala suruh kita buat tapi kita akan terlepas bila kita duk fokus dengan doa dengan tasbih ni tadi. Iaitu perintah untuk istima', mendengar dengan teliti dan diam. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu pay attention, dengar betul-betul, وَأَنْصِتُوا, dan diam. Itu sembang. Mudah-mudahan kamu dirahmati. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Para ulama bila bincang tentang ayat istima' tadi ni, maksudnya pay attention, dengar dan diam ni, terbahagi dua. Sebilangan ulama kata pada bila-bila masa sahaja bila dibacakan Al-Quran, orang yang mendengar dia tertakluk pada perintah itu. Dia kena diam, dia kena dengar ayat itu, dia kena diam. Sebagai ulama strictly kata wajib diam. Bayangkan berapa banyak kali kita melanggar perintah itu bila kita dengar orang pasang kaset Quran dekat tempat kedai makan. Kedai makan kan? Kita pun main bergebang, kita main bersembang, bawa anak isteri, bawa cucu apa semua, masa tu lah nak bersembang balik masjid. Time tu juga toki tepi pasang ayat Quran. Kita nak bersembang kan, kita nak pergi dengar ayat Quran tu. Nampak? Jadi itu yang menyebabkan kita dengar lately atau sebelum pun dah beritahu untuk toke-toke kedai makan ni nak Islamik tara mana pun, tu sah pasang ayat Quran tu. Oi, kami Islamik. Iyalah Islamik tara mana pun tak apa, tapi tang ayat Quran tu jangan menyusahkan orang yang mendengar tu. Kalaulah pendapat yang kata wajib masa tu dengar, pakat berdosa semua yang duduk dalam masa tu. Siapa punca? Toki kedai lah punca yang pergi pasang benda tu. Satgi ada mangkap lah kata, tapi tu kami tak mau pasang Quran, kami pasang lagu. Siapa yang suruh bagi pilihan macam tu? Fikirlah benda elok kan, fikirlah benda. Kalau nak pasang, tapi ada juga jenis pesen untuk pasang zikir yang reka sendiri tu pun tak syok juga kan. Duk main ada ustaz yang dia suka bawa lagu-lagu Melayu tu kan, tak syok dengar tu, serabut. Jadi benda mesti tak kena ambil kira. Boleh? Baik, jadi pandangan sebagai ulama tadi kita kata macam tu, tak boleh. Maka kalau kita ikut pandangan tu memang ramai lah yang memang berdosa. Pandangan berikutnya tentang arahan diam dan mendengar ni tadi, antara yang menyebutkannya ialah Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki. Dia kata ayat tu tak boleh nak praktik melainkan hanya dalam solat. Ayat tu tak boleh praktik melainkan dalam solat ya. Dalam solat je orang bila siapa nak dia diam? Makmum lah. Bila imam baca, makmum kena diam. Itu je yang paling boleh. Maka makmum dia tak boleh untuk fikir buat benda lain, melainkan dia kena hanya mendengar apa yang dibaca oleh imam. Itu yang lebih praktikal dengan perintah ayat Quran yang suruh diam dan mendengar tadi. Jadi tuan-tuan pilih. Tuan-tuan rasa nak pakai yang mana? Tuan-tuan rasa yang betulnya yang luar. Mana luar dan dalam memang kena diam. Kalau tuan-tuan kata khususnya dalam solat, luar tu masa tengah ayat Quran, apakah kita bersembang-sembang, dia tak termasuk dalam benda haram. Tapi dalam solat memang kena diam, dengar apa yang dibaca oleh imam. Jadi kaedah yang begitu ni kita pisah dua dah kan. Yang pakai pendapat yang kedua ini jugalah yang dipegang oleh sebilangan ulama. Kalau tuan-tuan ramai dah mengaji daripada zaman 10 tahun dulu dah, ulama yang kata apa, makmum dia tak payah baca Fatihah, dia hanya dengar bacaan imam saja. Salah satu dalil dan hujah yang digunakan oleh pendapat ini ialah ayat Quran itu tadi, dengan cara faham yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan nampak?
Kalau kita kata tak dalam sembahyang tak payah luak. Kalau kita kata dalam sembahyang tak payah, makna luak sembahyang kita kena praktik kaul yang satu lagi tadi, kena diam. Itu dia punya konsekuen dia. Selesai dah? Jadi itu pandangannya. Sikit lagi dia mau panjang kan ni. Memuliakan Al-Quran. Antara isu yang perlu diambil berat dan diberi penegasan ialah memuliakan Al-Quran pada beberapa perkara yang diambil ringan oleh sebahagian mereka yang lalai daripada kalangan pembaca Al-Quran secara beramai-ramai. Jadi baca Quran ramai-ramai tapi dia leka, dia lalai daripada tanggungjawab. Antaranya apa tanggungjawabnya? Tidak ketawa, tidak juga berbuat bising, dan tidak juga bercakap-cakap semasa membaca Al-Quran, kecuali kata-kata yang perlu sahaja. Tengah baca Quran tu orang main bersembang, kita berhenti bersembang pula kita. Berhenti tu kadang-kadang tuan-tuan, na'udzubillah, ada orang di tengah baca tu, ayat tak dah habis, dia break, handbrake macam tu terus ya. Dia berhenti tu tidak pada tempat berhenti sepatutnya, pilihan orang bersembang. Maka itu dilarang oleh agama. Dia merosakkan makna ayat. Haram. Jangan sampai buat macam tu. Kalau kata ada benda perlu juga nak kena bersembang, nak kena bercakap, kawan yang main nak bersembang tu pun tengoklah kawan dia tengah baca Quran, kan? Tengah baca Quran, janganlah pergi tanya dandan masa tu juga. Tunggu saat agak lama, diri saat tepi dia ke, duduk tepi dia, agak ada nak habis hujung ayat tu, barulah tanya. Supaya dia boleh berhenti, lepas tu dia jawab soalan kita. Itu pun pada benda yang perlu. Kalau bersembang kosong, kena ada hati perut, kena ada akal yang sihat lah. Kalau kita sekadar nak sembang kosong, tak payahlah pergi ganggu orang tengah baca Quran tu. Dan orang yang baca Quran tu dia akan terganggu. Sekali dia baca Quran, kau ni main tanya ataupun main bersembangan dia. Manusia ni bila sembang kosong, dia memang ada tarikan. Mesti benda bersembang juga. Walaupun dia tahu benda kan ada faedah, tapi nak bersembang. Jadi kita dah tarik dia punya perhatian daripada baca Quran kepada bersembang-sembang kosong macam tu. Dan itu melanggar adab terhadap Al-Quran. Clear lah? Baik. Hendaklah dia mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ni surah ayat yang kita baca tadi, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, suratul a'raf ayat 204. Artinya apabila dibacakan Al-Quran, maka dengar dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Baik. Kemudian pembaca tadi, dia hendaklah mengikuti saranan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud berkenaan perihal Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ni cerita pasal Ibnu Umar. Apa cerita pasal dia ni? Annahu kana idza qara'a al-Qur'ana la yatakallamu hatta yafrugha mimma arada ay yaqra'ahu. Artinya apabila Ibnu Umar ni bila dia membaca Al-Quran, dia tidak akan berkata-kata sehinggalah ayat yang dia ingini selesai dibacanya. Sampai taman dia nak berhenti, dia berhenti, baru dia layan orang sembang. Maknanya dia tutup dah, habis baca ni tutup. Okey. Kalau kita sadaqallahu alazim lah kan. Tapi tak payah sadaqallah. Habis baca dekat tu, tutup. Nak sembang apa tadi? Sembang. Dah selesai. Ya, Al-Imam Al-Bukhari turut meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya dan beliau berkata, lam yatakallam, ini Ibnu Umar ni, lam yatakallam hatta yafrugha minhu. Ibnu Umar tidak berkata-kata sehinggalah dia selesai dari bacaannya. Itu adab yang ditujukan kepada kita oleh seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Baik, Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam kitab tafsir pada bab firman Allah Taala, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya isteri-isteri kamu adalah kebun tanaman kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu. Suratul Baqarah ayat 223. Jadi yang ni tuan-tuan nak kena bincang dalam kitab Sahih Bukhari. Apa rahsia Imam Bukhari letak tajuk yang ini, tidak cerita pasal yang tu. Itu kita cerita kemudian. Baik. Yang kedua, bermain-main dengan tangan atau slide itu kerana dia sedang bermunajat Tuhan kepada Tuhannya Subhanahu wa taala. Maka usahalah dia bermain-main di hadapannya. Bila kita baca Quran, kita sedang baca perintah, khitab daripada Allah Taala, bicara Allah.
Jadi tangan tak sedap main kerana sini, kalau tangan tak boleh main, jangan sambil-sambil main telefon pula atau main benda lain kan. Sama juga, lagilah tak boleh. Yang ketiga, memandang sesuatu yang boleh melalaikan dan mengalihkan perhatian. Sambil duduk baca Quran, sambil duduk tengok TV. Katalah kan, sambil baca Quran, sambil duduk tengok TV. Benda yang tak ada kaitan dengan Quran tu. Kalau kita memang pandang TV yang ada Quran, sambil kita baca, tengok dia punya macam tu tajuk lain, tu cerita lain. Ni tengah duduk baca Quran, sambil duduk tengok TV, cerita apa? Cerita superhero ke apakah, sambil duduk baca, sambil tengok. Yang tu dia akan mengalihkan fokus dan perhatian, itu tanda tidak beradab terhadap Al-Quran. Boleh? Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti takat 3 kesalahan ni dulu. Kesalahan yang keempat ni cerita dia panjang. Kita nak lebih dah kan? Jadi kita berhenti dulu di sini. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan sambung dengan kesalahan yang keempat. Wallahu ta'ala a'lam. Ada apa soalan? Tak ada apa kena? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.